Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni Ahmad Ibrahim Idham bin Ni Muhammad Amin. Nombor metrik D2023110845, merupakan pelajar ijazah sarjana muda tahfiz Al-Quran dan qiraat dengan pendidikan. Jadi pada hari ini saya akan memberi sedikit ulasan terhadap buku yang bertajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia, Cabaran dan Isu Kontemporari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan buku tersebut. Buku ini bertajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia, Cabaran dan Isu Kontemporari. Buku ini terdapat 4 orang penulis, iaitu Wan Muhammad Fazrul, yang kedua Muhammad Nasrin bin Muhammad Nasir, yang ketiga Muhammad Yusuf Khalid, dan yang terakhir Muhammad Rushdan Muhammad Jailani. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 dan merupakan terbitan daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Terdapat 12 tajuk istimewa yang telah dimuatkan dalam buku ini yang merangkumi perbahasan berkenaan sejarah, metodologi dan isu-isu semasa yang berkaitan perkembangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia, seperti cabaran gerakan kristianisasi, feminisme, fahaman pluralisme agama, isu ayat mutasyabihat, tolerasi antara agama dan pelbagai cabaran-cabaran yang lain. Berawal dalam buku ini dapat kita jelaskan bahawasanya pemahaman asas yang boleh difahami mengenai falsafah akidah Islam ialah mengimani dengan yakin setiap rukun iman, dan keyakinan ini terselah daripada sikap mematuhi dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khasnya mengimaninya dengan yakin memerlukan umat Islam memahami dengan teluh sifat-sifatnya, kerana inilah sahaja cara untuk mengenalinya. Dalam manhaj akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pemahaman ini sangat dititik beratkan. Maka tidak hairanlah jika pendalilan mengenai sifat Allah adalah terperinci, kerana ini dapat memberi kefahaman yang jitu mengenai sifatnya tersebut dan seterusnya mengukuhkan iman dan mengenalnya dalam hati umat Islam. Di samping pengukuhan ini, manhaj akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga mendidik ahlinya menjadi seorang yang teliti dalam mengenal hujah. Justeru, seorang ahli usuluddin adalah seorang yang peka dengan dalil dan mendalam penelitiannya. Dalam bab yang seterusnya, iaitu Al-Mutasyabihat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam memahami nas-nas mutasyabihat terdapat 2 kaedah atau metod yang diterima oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu tafwid atau ta'wil ijmali, iaitu tafwid al-ma'na dan tafwid al-kaif, dan ta'wil atau ta'wil tafsili. Tidak ada perbezaan di antara kedua-dua kaedah ini, kerana keduanya bertujuan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada zahir nas dan maksud nas yang akan menyifatkan perkara mustahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua cara dalam memahami nas-nas mutasyabihat ini termasuk di dalam perkara khilafiyah, yakni perkara yang menjadi perbezaan di kalangan para ulama, yang mana perkara tersebut diharuskan, perkara yang diharuskan
yang tidak membawa kepada menyesatkan dan membida'ahkan di antara satu pihak dan pihak yang lain. Bahkan kedua-dua cara ini datangnya daripada salaf. Takwil sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama adalah diperlukan berhadapan dengan nas-nas mutasyabihat. Kerana tanpa takwil, nas tersebut tidak difahami dan akan tersifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Takwil juga bukanlah bermaksud ta'til, iaitu menafikan dan merosakkan nas atau mengatakan nas-nas tersebut tidak mengandungi sebarang makna. Takwil hanya bertujuan menafikan secara total sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan memahami nas dengan selayaknya. Tohmahan terhadap kaedah mentakwil adalah tohmahan terhadap kaedah yang datang dari salaf, khususnya sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam buku ini terdapat banyak pemikiran Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang disebutkan. Antaranya ialah Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyeru agar mengemukakan perkara baru dalam membahaskan ilmu akidah dengan manfaat dari ilmu-ilmu semasa. Dengan perkara tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan yang mudah dan pemikiran yang sempurna. Selain itu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menghubungkan perkara akidah dengan tugas-tugasannya dalam realiti kehidupan. Kepercayaan kepada Allah mempunyai peranan yang besar dalam membebaskan jiwa dan akal manusia, serta menjadikan manusia sebagai insan yang mulia di sisi agama Islam. Seterusnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga dilihat sentiasa menggabungkan aspek naqli dan akal dalam isu akidah. Adapun ketika berbicara mengenai sifat ketuhanan, beliau mirip kepada mengemukakan makna dari Al-Quran sendiri agar memudahkan orang awam untuk menggambarkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyeru agar para pendakwah mengambil manfaat dari isu akidah untuk berdakwah kepada seluruh manusia. Secara ringkasnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi lebih membicarakan isu-isu akidah berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan bahasa semasa dan menghormati perbezaan pandangan ataupun pendapat ulama serta berlapang dada terutama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Pada nilaian saya, dalam buku ini banyak menerangkan berkaitan dengan isu-isu fahaman semasa, sama ada fahaman itu yang benar ataupun fahaman yang sesat. Selain itu, buku ini banyak memberi kesedaran khususnya kepada umat Islam berkaitan dengan isu akidah umat Islam. Seterusnya, melalui buku ini kita dapat mengenal ajaran ataupun fahaman yang baru yang meresap masuk ke dalam agama Islam. Di antara contohnya seperti fahaman liberalisme, fahaman pluralisme, Mu'tazilah, Jabariyah dan lain-lain lagi. Buku ini juga banyak memberi semangat kepada anak muda supaya berjuang terhadap agama seperti mana perjuangan ulama-ulama yang terdahulu. Di antaranya ialah seperti mana Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mereka berjuang melalui ilmu, iaitu dengan menulis kitab-kitab
supaya dapat diajarkan kepada seluruh umat Islam, khususnya di Nusantara ini. Buku ini sedikit sebanyak menjadi panduan kepada mereka yang mengambil berat tentang isu akidah umat Islam. Buku ini juga banyak memberi kesan-kesan yang positif, di antaranya ialah dapat meningkatkan rasa tanggungjawab dalam menjaga kesucian agama Islam. Di samping itu, lahirnya rasa cinta terhadap ilmu agama, bahkan wujud satu rasa keperluan yang penting terhadap diri sendiri untuk belajar berkaitan ilmu-ilmu fardu ain. Sebagai penutup, umat Islam perlu bergandeng bahu dalam mengukuhkan syiar Islam serta mengambil pendekatan yang lain untuk terus mengembangkan ajaran Islam di muka bumi ini. Di antara kaedahnya iaitu dengan sentiasa menghidupkan majlis ilmu sebagai satu alternatif untuk terus menguatkan dan mengembangkan lagi ajaran Islam, khususnya bagi umat Islam itu sendiri dan juga kepada yang bukan Islam. Sehubungan dengan itu, umat Islam perlu mengukuhkan pegangannya agar tidak terjerumus kepada fahaman-fahaman yang sesat.